وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Kita sambung lagi muzakarah kita Miftahul Murid fi ilmi tauhid karangan bagi Syekh Zainil Abidin Ibni Muhammadil Fattani Al-Makki Thummal Filfilani rahimahullahu ta'ala. Kita kalau tak silapnya pada 2 tahun yang lalu nanti ni lama begitu ni. Nah, ambo tanda di kitab ni nya kita masuk sifat mukhalafah. Sifat mukhalafah iaitu sifat yang ketiga daripada kategori sifat salbiyah. Sifat-sifat yang kita faham makna dia ternafi, perkara yang tidak layak pada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu dia panggil sifat salbiyah. Salaba yaslubu salban nafayan fi nafyan. Tapi nafi dengan makna intifa, dengan makna insila, makna ternafi. Itu. Ini orang panggil kategori sifat-sifat ni ulama ambil buh nak mudah kita tu ingat aja. Kalau kita mengaji dalam kitab yang halus seperti ini ni, kebiasaannya ulama dia bahagi ke sifat ni pada 4 jenis. 4 jenis. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Kalau kita baca kitab yang lebih besar sikit, dia bagi tu sampai ke 7 jenis. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, fi'liyah, jami'ah, khabariyat atau sam'iyah. Itu 7 jenis sifat. Kalau gitunya sifat hak kita nak muzakarah pada malam ni sifat yang sangat penting ni. Sifat yang sangat penting. Sangat-sangat muhim, sangat-sangat penting. Apanya? Mukhalafatuhu, ataupun setengah-setengahnya ibarat khilafuhu ta'ala lil hawadithi.
Nah, khalafa yukhalifu mukhalafatan au khilafan. Nah, apa terjemahannya? Balik bahasa dia panggil naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah bahasa daripada Arab sebutnya khilafuhu au mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Terjemah Melayu, translate dulu. Nah, maknanya nanti. Nanti ni. Terjemah dulu, translate dulunya bahasa kita. Bersalahan ia Allah Ta'ala tu lil hawadisi akan segala yang baru. Itu dah. Bersalahan ia Allah akan segala yang baru. Nah, apa makna bersalahan ia Allah akan yang baru? Yakni tak sama, tak serupa Allah Ta'ala akan yang baru. Pas lagu mana kita nak kenal Tuhan dengan yang baru tu tak sama. Padahal kita tak boleh nak tengok Tuhan. Nah, tak boleh nak nampak Tuhan. Jadi ni. Ni lah di dunia ni. Akhirat esok tu haruslah serta berlaku wukuk jaiz serta harus serta wukuk serta berlaku. Dah wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi. Idzil wuqu'u jaizun bil aqli faqad ata fihi dalilun naqli. Itu disebut dalam kitab Matan Kharidatul Bahiyah. Nah, wajzim akhi, jazam, putus, yakinlah hei saudaraku seugama Islam ni, hei saudara mukmin, bi ru'yatil ilahi, dengan dapat nampak Allah Ta'ala akhirat kelak. Karena Mu'tazilah kata tak dapat nampak Allah Ta'ala. Nah, tu. Karena bagi Mu'tazilah tiap-tiap benda hak ditengok mesti berhubung dengan cahaya, mesti berjisim berjirim bertaka. Maka Allah Ta'ala tidak berjisim berjirim, tidak bertaka, tidak berpihak, tidak berjihad, tidak bertempat. Maka mustahil kata Mu'tazilah nak boleh tengok Allah Ta'ala. Maka kita orang ahli sunnah wal jamaah kata ya sungguh nak tengok Allah Ta'ala tu dalam bentuk berjisim berjirim memang mustahil. Nah, karena Allah Ta'ala tidak berjisim, tidak berjiring, tidak bertokok, tidak bertempat. Kayak kita tengok satu benda ni, ada jarak tak? Ada jarak. Mata kita dengan objek yang kita dapat tengok tu berhubung dengan cahaya tak? Berhubung dengan cahaya. Kalau gelak gelemak, gelak gelita, tak nampak ke? Walau duduk dekat pun tak nampak. Nah, tutup lampu, gelak gelemak, tepuh habis ni, langgar habis tiap-tiap masjid ke dinding-dinding masjid kerana tak nampak. Ya kita boleh nampak tu kerana hubung cahaya di mata kita, hubung juga cahaya pada objek benda hak kita nak tengok. Lagi pula berjarak, kena ada jarak dia. Kalau jauh sangat rumah kita tu, kita duduk sini, rumah kita pun pasal lampu juga, mata kita pun ada kena cahaya juga. Tapi oleh kerana jaraknya jauh, dapat lihat tak? Tak dapat lihat. Mesti kena dekat. Lagi pula mesti kena bertempat. Macam duduk saya nak tengok duduk belakang ni, boleh tak? Tak boleh. Kerana mata saya duduk sini. Itu ni. Para hadirin semua boleh tengok lah belakang saya. Tapi belakang para hadirin saya boleh tengok pula. Itu mesti bertempat, mesti berpihak. Maka kata Mu'tazilah tak boleh kalau gitu. Tak boleh tengok Allah Ta'ala. Ayat Quran kata wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah orang mukmin tu cerah cuaca, putih berseri-seri. Nah, kenapa kepada Tuhan mereka itu nampak? Oh, dia takwil. Dia kata kepada syurga anugerah Tuhan mereka itu nampak sebab tu putih berseri cahaya muka dia. Tu Mu'tazilah takwil. Ada pun ahli sunnah kata tak perlu takwil situ. Kenapa? Karena tidak ada apa qarinah mani'ah. Tidak ada qarinah, mana dalil yang menegahkan kita tu pakai atas makna hakiki, atas makna hakikat. Tak ada. Boleh pakai makna hakikat. Maka tak perlu kita nak takwil dengan makna lain daripada tu. Apa? Nampak Allah Ta'ala. Yang ni nampak Allah Ta'ala tu kuk mata.
Nampak Tuhan kok mata bukan tengok ngabuti mata. Itu dah. Tu satarauna rabbakum. Nah, selagi kamu akan dapat nampak Tuhan kamu, Nabi kata, nah, kama seperti mana engkau lihat bulan, nah, malam penuh purnama, itu bandingnya nak kata jelah. Bukan Tuhan tu bulat got bercahaya supaya bulan tu bukan. Nak ayat kata jelah, tanpa ada hijab, tanpa ada dinding. Nah, jadi orang panggil apa makna tengok Allah Ta'ala? Tengok dengan makna nau'un minal idraki. Nah, tengok Allah Ta'ala dengan makna nampak Allah Ta'ala. Itu. Nampak Tuhan kok mata bukan tengok ngabuti mata. Oh, beza. Di dunia ni ada benda yang kita tengok tapi tak nampak. Ada tak? Ada. Kita bawa kereta berdegung masuk dalam lubang. Bini kita kata, Allah abahmu tak tengok kau lubang depan tu. Kita kata tengok dah tapi tak nampak. Tengok tapi tak nampak. Tengok tapi tak nampak. Ada. Nah, akhirat esok Allah Ta'ala jadikan kepada kita nampak dengan tak perlu kita tengok. Itu. Nah, dunia ni pun ada. Nah, ada orang dia tengok kau ustaz tengok ngangong, keluar liu basi dia tu ni. Ustaz kata, nampak tak ni? Kita duk syarah, kita duk hurai, kita duk mengajar. Tak nampak ustaz. Dia ni tak nampak apa, tak faham. Nah, tak faham. Engko dia orang Jawa, kita orang Kelantan. Oh, salah habis bahasanya. Nah. Contohlah ni. Nah, ada orang tak tengok pun kat ustaz. Pejam mata rapat. Oh, ustaz syarah kata, "Ish, nampak. Jelah, nampak." Ha itu Nampak ke dah weh? Nampak nak pejam mata tu. Oh, nampak tak kena tengok tak apa pun nampak. Jelas bang, jelas. Itu kan. Jadi akhirat esok kita dapat nampak Allah Ta'ala. Nampak Tuhan kok mata bukan tengok ngabuti mata. Artinya apa? Seluruh maujudat, seluruh benda yang ada di zat kita, tubuh badan jasad kita ni lazat dapat nampak zat Allah Ta'ala. Lagu mana tak tahu. Siapa nak dia kena usaha lah di dunia ni supaya kenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kenal. Itu kan. Kerana qadar orang yang dapat tu dengan nikmat yang paling agung dalam syurga tu ialah dapat nampak zat Allah Ta'ala. Qadar mana? Qadar makrifat dia di dunia. Kalau dia qadar tu dapat. Ada orang boleh tengok sekali, boleh nampak sekali ya. Lepas tu tak ada. Ada orang setahun sekali. Ada orang sebulan sekali. Ada orang seminggu sekali. Ada orang sehari sekali. Ada orang dapat tiap-tiap masa. Oh, sedap dia. Tiap-tiap napah. Tu kenapa? Karena di dunia ni usaha pada ma'rifatullah. Itu lah. Itu lagu tu. Wajzim akhi bi ru'yatil ilah fi jannatil khuldi bila tanahi. Dapat nampak Allah Ta'ala tu mana? Fil jannati, dalam syurga. Tak kira syurga duk mana pun. Syurga Firdaus ke, syurga Jannatul Aden ke. Nah, syurga ni ada 7 lapis kan? Tu. Nah, banyak tingkatan kan? Di mana lapis kalau Tuhan nak tajalli zat dia dapat. Sebab tu kata harus pada hak Allah Ta'ala tu nak bagi kita ahli syurga tu nampak. Bukan harus di kita. Nah, kalau harus di kita lagu mana kata? Saya puas boring duduk dalam syurga saya, pergi ketuk pintu syurga tu email tu email. Buat apa? Boring kata tu ni. Pergi tengok tu kalau lagu tu bertepak tu Nah, bukan lagu tu. Tu email duduk syurga tu email. Tok Bila duduk syurga Tok Bila. Tok Bila sungguh lah. Tok Bila kata tak ada lah ni. Tu. Tu ustaz duduk syurga ustaz. Fok kita duduk syurga masing-masing. Lepas tu kalau Tuhan nak kurnia mak dapat. Tak kena keluar syurga kerana Tuhan tak tepat. Jadi ni fi jannatil khuldi bila tanahi. Kenapa?
idzil wuqu'u jaizun bil aqli, karena berlaku dapat nampak Allah Taala tu harus pada akal. Karena kaedahnya kullu maujudin yasihu an yura, tiap-tiap benda ada ni sah untuk dilihat. Allah Taala ada tak? Ada. Walau tak dapat lihat sekarang pun sah untuk dapat dilihat. Artinya nampak. Maka sebab tu Nabi Musa tu minta dengan Allah Taala. Nah, falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Qala rabbi arini anzur ilaika. Nah, tak kala mana Nabi Musa tu sampai ke tempat miqat kami, maka Nabi Musa tu pun Allah Taala pun berkata-katalah akan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa minta dengan Allah Taala, arini anzur ilaika, berilah hai Allah kepada aku dapat nampak mung, aku nak tengok mung, aku nak nampak zatmu. Kalau benda tu mustahil pada akal, Nabi Musa tak akan minta. Nah, takkan Nabi Musa tu tak reti hukum akal. Kita dia ni lebih pandai pada Nabi Musa pula. Nah, jadi yang Nabi Musa minta tu menunjukkan perkara tu harus. Benda harus. Nah, kalau benda tu mustahil, Nabi Musa tak minta awal lagi. Takkan Nabi-Nabi ni jahil hukum akal. Nah, itu. Tapi Allah Ta'ala kata lantarani, mu tak akan dapat nampak aku di dunia. Kenapa? Karena dapat nampak aku ketika mana hayat hidup di dunia khususiyah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya nabi yang dapat nampak Allah ketika mana di dunia. Mana? Pada malam Isra wal Mi'raj. Itu. Nah, lagi Nabi Musa tu dapat bermukalamah dengan Allah, dapat bercakap dengan Allah. Cakap tu bukan duk bobel-bobel bukan. Hanya duk peh kata, "Assalamualaikum Tuhan." "Waalaikumsalam." "Apa khabar?" "Sehat lagu ni lah." "Oh, Tuhan apa khabar?" gitu. Bukan gitu, tu ngobrol gitu bukan. Itu ni. Tu nanti nak masuk sifat kalam baru kita bahas. Tapi terlebih dahulu takut pening. Jadi balik duk mikir, mana Nabi Musa cakap tu ke mana? Kembali kepada dua mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Kata Asy'ariyah, kata Imam Abu Hasan Asy'ari dan jumhur ulama Ahli Sunnah Asy'ariyah dan sebahagian daripada Maturidiyah, makna Allah Taala bermukalamah dengan Nabi Musa, Nabi Musa bermukalamah dengan Allah dengan makna Allah buka hijab maknawi, buka dinding tirai, lalu diberi kekuatan kepada Musa untuk mendengar sifat kalam Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Lalu diberi faham kepada Musa apa yang nak dikhitab, nak dituju, kalam apa hak ni dituju. Bukan orang panggil Nabi Tuhan duk cakap tak berhenti cakap. Lepas tu buka, Tuhan pun dengar Tuhan duk cakap ke apa. Lepas tu tutup hijab, Tuhan pun duk cakap lagi. Tak bukan gitu, bukan gitu. Tuhan tu ada sifat perkata kalam nafsi. Jadi panjang pula dah huraian, sifat kalam pula dah. Tapi nak ceritanya kata apa? Sifat kalam tu wujudiyah, maka sah untuk didengar, sah untuk dilihat. Tu mazhab Asy'ariyah. Maturidiyah kata, nak dengar hak tak berhuruf, tak bersuara tu mustahil pada adat. Mustahil pada adat. Lepas tu Musa balik kapung, orang tanya, Allah Taala firman apa padamu ya Nabi Allah Musa? Qala Allah Taala senyap. Itu ni. Bila harfin wala sautin, tak ada huruf, tak ada suara. Nak faham macam mana itu? Maka katanya Abu Mansur Al-Maturidi dan sebahagian Maturidiyah, makna Allah Ta'ala bercakap dengan Musa, Musa bercakap dengan Allah Ta'ala, artinya Allah menjadikan huruf dan suara yang baru. Huruf suara itu didengar oleh Musa, lalu Nabi Musa faham apakah sifat kalam Allah Ta'ala di zat dia nak tuju cakap sedia kala tu apa. Itu. Tu lagu tu. Artinya dua-duanya mengisbatkan sifat kalam. Itu dah. Jadi Nabi Muhammad sore aja dapat nampak Allah Taala ketika mana di dunia. Orang lain tak ada sore habuk. Sebab tu siapa dia mengaku kata saya dapat nampak zat Allah Taala adalah jaga begini. Ijma'ul ulama kafir. Kalau tidur tak ada hal lah. Kalau dalam mimpi tu tak ada hal. Ada je ulama yang bermimpi. Baik habis. Kalau gitu penting sangat ni sifat. Penting.
Kita tak biasa tengok Tuhan. Lepas tu nak tahu lagu mana Allah Ta'ala Tuhan ni tak serupa akan yang baharu. Nah, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan ia Allah akan yang baharu. Apa makna? Tak serupa Allah akan yang baharu. Dah Allah ke mana? Yang baharu ke mana? Allah tak biasa tengok. Yang baharu ke mana? Di sinilah timbulnya pengajian ilmu makulatul asyar. Ilmu gapo pula adalah ilmu alat untuk memahami tentang makhluk. Itu makhluk ni secara ringkas, makhluk ni kajilah gapo dia pun, dinding ko kapek ko besi ko kereta ko gapo manusia ko lembu ko bayar etik tak kira. Nah, pokok bukit bukau gunung gana pak gapo sekalipun pasti tak sunyi daripada dua perkara. Apa? Zat dia berjirim berjising. Nah, tubuh bertubuh apa yang bertokok. Walaupun tubuh yang halus kecil tak boleh nak belah dua. Orang panggil jawhar fardin. Nah, maknanya mesti bertokok, mesti bertubuh bertokok. Maka sifat yang ada di tubuh dia tadi itu arad dia panggil. Apa? Benda baru kedatangan. Nah, tu. Jadi zat dia jauhar, jirim kita panggil satu. Kemudian ara tu keluar 9 perkara yang dikatakan kepada ara. Itulah timbulnya ilmu makulatul asyar. Apa yang dikatakan kepada ara tu? Makulatul aina, makulatul mata, makulatul kam. Itu. Itu orang panggil dalam istilah dia. Ni nak payah ni apa kerah? Nah, pening ngaji. Orang mengaji di pondok pun susah nak faham dak ni. Ilmu tu payah min ghawamid. Setengah daripada ilmu yang rumit-rumit, susah untuk difahami. Cuma secara mudahnya gini. Kita tengok gapo depan kita sendiri, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kita kenapa kita tidak fikir tilik? Mana? Zat kita berjisim berjirim. Meja berjisim jirim tak? Jisim jirim. Mikrofon jisim jiring, kita jisim jiring, botol jisim jiring. Gapo saja duduk depan mata kita semua berjisim jiring lah. Kapek, sejadah, kipah, semua ada benda tak berjisim tak berjiring. Maka sifat hak ada dia tu ara. Itu. Maka fahamlah kita zat Allah Ta'ala tidak berjisim tidak berjirim. Sifat-sifat Allah Ta'ala bukan ara. Itu ya. Bukan benda hak baru kedatangan, tidak. Sifat kita benda hak baru kedatangan. Betul tak? Kedatangan. Orang keluar daripada perut ibu mula, boleh tak akak berat ke berapa? Bukan pensang mak dia mati selalu tengok anak dia lagu tu ni. Ada. Masa tu boleh ke apa? Buka mata pun tak boleh lagi. Jerit ya boleh. Wah jerit. Lepas tu tahu mulut ni putih kopek mak. Lama-lama boleh mengesok, boleh mengesok, lepas tu boleh merakak, boleh bertatih, boleh berjalan, boleh berlari. Setengah-setengah main jing pula. Besar sadar tubuh dia dah ni. Lepas tu kederak dia sama tak belaka? Tak sama. Dah ada orang gagah boleh akak seorang meja ni. Ada orang tak boleh. Mari tolong akak sekali bawa segak. Ada orang tubuh sadar, aku mari demam tak gerak tubuh sana pun kalau demam lembek atau tubuh sadar kata molek tokek tak gerak. Tak gerak demam. Maknanya sifat kederak kita tu. Sifat perkuasa kita tu atau ring tu. Kemampuan tenaga kita tu. Arak mana benda baru kedatangan yang menumpang pada jirim kita. Terima pertambahan dan terima berkurangan. Ni ayah-ayah kita pakai spek mata ni banyak depan ni ada ni. Kecil-kecil mula keluar daripada perut mak pakai spek mata dah. Tak lagi. Ni. Tak ada tubik-tubik pakai spek mata dah kejuk mak. Tak ada lagi. Dulu jelas molek. Lama-lama kau. Tu tengok. Sifat basar kita tu berkurangan. Kadang-kadang tak payah pakai spek dah. Sembuh dah buat spek. Tu nak kata sifat kita tu arak yang menumpang pada jirim kita. Sebut kata tumpang kekal.
Tak kekal, sebab tu ulama kata tumpang. Tumpang. Nah, orang mari tumpang rumah kita. Sampai bila-bila, sampai ke anak cucu tu bukan tumpang dah tu. Nah, tu nak ambil alih rumah kita jadi rumah dia dah tu. Tumpang sekejap lah 2-3 hari. Ambo ni nak musafir jauh ni tapi kat bahasa tak gerak kawan tupai rumah demo dulu semalam nak tidur. Ya. Nah, tupai semalam 2 malam 2-3 hari. Tu tupai. Lepas tu tak ada lah. Samalah arak yang ada pada kita ni. Kabah ke kalau kita menjalani di atas pendapat Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, arak tu tidak kekal 2 masa. Arak tu tidak kekal 2 masa. Artinya saat ni warna coklat ada di kulit kita ni dengan saat 4 detik ni coklat lain-lain, bukan coklat hak tular tak. Nah, itu perbahasan yang dalam lah tu. Cuma nak ceritanya sifat kita tu arak, zat kita tu jirim jisim. Nah, kalau boleh dibelah, dikerak, dikerisik dipanggil jirim lagi jisim. Kalau tak boleh dikerak, dibelah, dikerisik dipanggil jauhar fardin. Benda bertokok tapi halus sangat. Nak letak mata pisau pun tak leh. Tu. Baik. Bila kita kenal makhluk lagu ni, Allah tak serupa dengan yang baharu. Maknanya zat Allah Ta'ala bukan jauhar fardin, bukan jirim lagi jisim. Sifat-sifat Allah Ta'ala bukan arak yang menumpang pada zat Allah Ta'ala, bukan. Bahkan sifat-sifat Allah Ta'ala tu sifatun qadimatun, sifat yang sedia kala seperti zat dia juga. Zat dia qadim, sifat dia qadimah. Nah itu tak terima perkurangan dan tak terima pertambahan. Sumpah. Tu lagu tu. Itu kita kata makhluk. Masalah laninya ulama dia tak kata mukhalafatuhu ta'ala lil makhluk atau mukhalafatuhu ta'ala lil khalqi. Dia kata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Ni tengok bijaknya ulama kita ni. Kenapa dia tak saja yang bercakap ni? Tak saja, ada makna-makna yang perlu dihurai supaya kita tu faham. Ulama tak kata mukhalafatuhu ta'ala lil khalqi atau lil makhluqi. Tak serupa Allah akan makhluk, tak serupa Allah akan makhluk. Tuhan, ulama tak sebut itu. Ulama sebut tak serupa Allah akan yang baharu. Kerana apa? Kerana yang baharu tu lebih umum daripada makhluk. Tiap-tiap makhluk tentu baharu, tiap-tiap yang baharu belum tentu makhluk. Tu. Gapo dia makhluk? Makhluk ni makhluk barang kena jadi. Benda kena jadi. Bila sebut kata kena jadi artinya minal adami ilal wujudi, daripada tidak ada kepada ada. Contoh buah kelapa. Mari mana buah kelapa? Mari daripada benih dia ke? Tak nak sabar besar buah gota itu ni. Banyak pula tu. Mari daripada benih cek-cek halus itu. Tak nak sabar. Kalau mari benih pecah dah benih tu. Mari di mana? Mari daripada tak ada kepada ada gitu kan. Mari lagu mana daripada tak ada pada ada. Tu lah buat yang siapa lagi. Lagu tu bukan duk mari daripada benih naik gi ke akar patupah ke batal tubik kok dah boh tubik dah besar. Kalau lagu tu pecah lama dah lah ngakak-akar pun pecah. Moga buah tu tidak duk halus pakar. Bolak gota begini buah-buahnya, buah kelapa tu dak tu ni. Orang Kelantan panggil buahnya. Takut yang tak faham. Buah kelapa. Mari daripada mana buah kelapa ni? Daripada tak ada kepada ada. Maka buah kelapa ni boleh dipanggil makhluk. Kenapa? Kerana dia daripada tidak ada kepada ada. Lepas tu dah ada dia tu mula dengan tak ada. Betul tak? Dah dulu dia tak ada, okey? Kau tanah-tanah tu ada dah buah. Sedia kalau tanah awak gapo? Tak ada. Ni lama-lama buah dah pokoknya ni dah. Pokok kelapa ni buah dah. Tu tengok. Artinya ada dia mari kok tak ada. Ada dia didahului oleh tak ada. Maka boleh dipanggil baharu. Buahnya tu boleh panggil makhluk, boleh panggil baru.
Boleh panggil makhluk kenapa? Karena iktibar daripada tidak ada kepada ada, Allah yang menjadi. Boleh panggil baharu kenapa? Karena dia adanya mula daripada tidak ada. Nampak tak? Tu wahnya. Wahnya duk mana? Tanya wahnya duk mana? Buahnya, buah kelapa di atas pokok kelapa. Tengok. Baik nak tanya, di atas pokok kelapa. Di atas tu ada tak? Di atas tu ada tak? Kita tengok buah. Kita ambil buahnya. Duk mana buahnya? Oh, duk pohon. Duk atas pokok. Kita pergi kat pokok tengok. Ni pokok kelapa, tu buah kelapa. Hak adanya ke apa? Pokok kelapa, deher kelapa, nah, pelepoh kelapa, buah kelapa. Di atas. Ada di atas. Ada di atas. Ada. Di atas warna kuning, merah, menyala-nyala ada. Tak ada. Nah, di atas tu tak ada di atas. Tu bo nak pergi luruh, jatuh, gugur. Baru nak ambil, gugur dah. Luruh dah, jatuh dah, buah kelapa ni. Bila saat dia gugur tu, dia luruh tu, mata kita tengok tu nampak buah kelapa. Nampak tak buah kelapa? Nampak dia? Jatuh, nampak jatuh. Gugur, nampak gugur. Luruh tu nampak tak luruh? Nampak tak? Luruh. Nampak? Nampak tak? Tak nampak. Kalau ada orang nampak, hebat dia. Boleh tunjuk luruh. Tu luruh tu. Tu bukan luruh, tu buah kelapa. Hak gerak tu buah kelapa. Luruh duk mana luruh? Gugur duk mana gugur? Tak ada. Tapi pahal. Bo jatuh bawah, belebok jatuh Tadi duk atas. Gugur kita pun tengok buah kelapa. Duk atas tadi pun kita nampak buah kelapa, ada atas tak nampak. Saat nak jatuh tu pun kita nampak buah kelapa. Jatuh tak nampak, gugur tak nampak, luruh tak nampak. Nah? Belebok jatuh bawah degung, jatuh wahnya duk bawah ni weh, tak usah ambil galah apa lah. Nah? Kita pun tengok wahnya duk bawah. Hak nampak wahnya saja ke dengan bawah-bawah sekali tu nampak. Tu ngaji payah sikit ni. Tidak ada payah mana, cuma jadi pening kat tu ni. Bawah, nampak di bawah. Tak apa. Tu dia kata, tu tanah. Mana di bawah? Nah, gapo dia di bawah tu ada tak? Bentuk putih ke, menyala infrared merah ke, gapo? Tak ada. Ni wahnya tu tanah. Kalau jatuh atas tanah, atas rupu, ikut gilah. Hak adanya rupu tanah. Wahnya. Tapi bila sebut atas pergi kutip wahnya duk mana? Duk bawah. Kita pergi tengok. Tak ada pun bawah, wahnya ada. Bawah ada tak bawah? Bawah ada. Maka atas, luruh, bawah. Orang panggil makhluk tak? Orang panggil makhluk tak? Ni takut nak jawab awak kita tu ni. Bukan makhluk. Bukan Tuhan menjadi. Diri atas, diri jatuh, diri bawah tu Tuhan tak menjadi. Adapun iktibar gerak diam, ya Tuhan menjadi. Karena tu orang panggil aqwanul arba'ah. Nah, itu termasuk perkara yang wujudiyah. Nah, adapun diri atas, diri bawah, diri gerak, diri luruh, itu tak ada. Duk mana diri dia? Maka tidak termasuk daripada ta'rif makhluk. Nah, tapi baru tak? Baru. Kenapa baru? Karena termasuk dalam definisi hudus hadis al-mutajaddidu ba'dal adami. Baru berlaku selepas daripada tidak berlaku. Gitu. Jadi definisi baharu ni, ta'rif baharu ni ada dua. Al-maujudu ba'dal adami, ada kemudian daripada tak ada. Nah, macam wahnya tadi tu, dulu tak ada, lepas tu ada. Ada kemudian daripada tak ada. So lagi baru boleh juga kita kata al-mutajaddidu ba'dal adami. Makna apa? Berlaku kemudian daripada tidak berlaku. Itu.
Jadi doa wahnya, keadaan wahnya duduk atas tadi tu. Nah, dulu duduk atas dah. Dulu tak ada tu. Duduk atas mana? Nah, tu tengok. Jadi duduk atasnya buahnya tu duduk atas hanya buahnya. Oh, belik habis dah. Duduk atas buahnya tu duduk atas. Bila dia duduk atas baru berlaku, kemudian daripada dulunya tidak berlaku. Bila buahnya tu luruh jatuh, baru luruh, baru gugur, kemudian daripada dulunya tidak berlaku gugur tu. Bila duduk bawah, baru jatuh di bawah, yang mana dulunya tidak duduk di bawah, tidak berlaku duduk di bawah tu. Maka duduk di bawah, luruh, gugur, atas, ini semua boleh dipanggil baharu walau bukan makhluk. Jadi bila sebut kata Allah Ta'ala tak serupa akan yang baharu, Allah tak serupa dengan buahnya, Allah tak serupa dengan atas buahnya. Itulah kita. Nah, Allah tak serupa dengan buahnya, Allah tak serupa dengan luruh buahnya. Allah tak serupa dengan buahnya, Allah tak serupa dengan bawah buahnya, tak serupa. Ada. Lagu mana tak serupa atas buahnya? Atas buahnya boleh tunjuk tak? Boleh. Boleh. Duk mana buahnya tu? Duk atas tu. Boleh tunjuk ke? Boleh tengok tak? Boleh. Ada orang panggil nisbah lawai tak? Ada. Nah, atas lawai dia bawah. Itu orang panggil atas yang dapat difahami pada makhluk. Atas lagu tu atas makhluk. Macam kita nak kata tingkat 3 tu atas pada tingkat 2. Kena ada tingkat 2. Tak ada tingkat 2 nak kata atas mana tingkat 3. Tingkat 2 tak ada. Ya kita kata tingkat 3 atas pada tingkat 2 sebab ada tingkat 2 ada nisbah lawai dia tu. Nah, tapi tingkat 3 tu juga bawah pada tingkat 4. Tingkat 4 pula atas. Pula ada. Atas bawah tu apa? Benda mubaham. Bukan benda ada. Bukan wujud dia boleh tunjuk. Ni atas, ni bawah. Senyap. Dah. Dia sini. Tu seming mu tunjuk tu. Tu atas tu bawah tu kena ke seming, bukan kena ke diri atas diri bawah. Atas bawah tu ke apa? Benda hak dipaham saja. Reti dalam kepala otak, bukan wujudi ada dengan mata kepala kita boleh tengok dah. Tu. Tapi nak faham atas bawah pada makhluk, kena ada lawai dia. Atas boleh tunjuk, atas ada lawai baginya bawah, itulah atas makhluk. Tinggi, rendah, ada lawai ke? Tinggi Mamat banding dengan Zaid. Berapa? Zaid rendah pada Mamat. Gitu ya? Kalau semua pakat sama tinggi, tak ada hak rendah, tak suruh yang tinggi lah. Semua sama elok ke. Jadi kita boleh kata orang ni tinggi, orang ni rendah sebab adalah lawai. Tinggi hak ada lawai baginya rendah. Ini tinggi yang dapat difahami pada makhluk. Allah tak serupa dengan tinggi seperti itu. Tak serupa gitu. Sebab tu bila ada ayat Quran kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bermula Tuhan yang Maha Pemurah itu di atas arasy tertinggi. Itu terjemah tu. Jangan kita pegang zahir, jangan. Jangan pegang zahir, jangan. Itu salah satu daripada usulul bid'ah wal kufri. Usul kekufuran dan bid'ah. Apa? At-tamassuku bil mujarradi zawahiril kitabi was sunnah fi aqaidil iman. Berpegang dengan zahir Al-Quran dan hadis pada ayat-ayat yang mutasyabihat dalam perkara aqaidil iman, simpulan kepercayaan. Ini ayat mutasyabihat ni. Seperti Ar-Rahman al-Arsy istawa, memberi waham pada kita bahawasanya Allah tu duduk di atas. Ni arasy, ni Allah pak duduk itu. Siap. Maka lazim bertempat, berjihad dan sebagainya. Masuk lagi waktu tak ada bunyi 3 minit. 3 minit lagi nampak duk klik-klik bunyi dak lagi sini. Kalau 3 jam ni nampak macam masuk dah. Baik. Tuh. Jadi lagu mana nak faham ayat-ayat lagu ni? Kita kena kembali kepada jalanan ahli sunnah wal jamaah. Seperti yang disimpulkan oleh Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Jawharatit Tauhid. Kata dia lagu mana?
wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Ini jalan ahli sunnah wal jamaah. Wa kullu nassin, dan tiap-tiap nas, imma Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awhamat tashbiha, memberi waham ni mana sengke perasan dalam hati kita, tashbih, keserupaan Allah dengan makhluk. Yadullah, tangan Allah. Tangan ni ya tangan. Nah, tok Tuhan ada tangan gini. Tuhan ke tak berjisim tak berjiring. Ni ayat laisa kamislihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ni ayat muhkamat. Nah, ayat muhkamat ni ayat yang teguh, maknanya jelas. Nah, ini ayat mutasyabihat. Kita kena pegang ayat muhkamat. Sebab tu Al-Quran kata ayat Quran ni ada muhkamat wa ukharu mutasyabihat. Selain daripada muhkamat tu ada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang kesamaran maknanya. Nah, kita orang awal lagi sama. Lagi sama, ulama tak apa dah ya faham. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun, adapun mereka yang mempunyai belok hati dia, fayattabi'una ma tasyabah, maka dia ikut ayat-ayat mutasyabihat. Duk jaja kok masjid surah. Tuan, Tuhan ada tangan Tuhan tak serupa tangan kita gini, comel tangan Tuhan. Nah, bukan duk hitam macam mung kata ni. Ayat sedap dia. Tuhan ada muka Tuhan tak serupa muka kita. Tuhan ada kaki tak serupa kaki kita. Nah, tangan apa makna? Tangan apa makna lagi anggota tubuh badan. Tu orang panggil mujassimah. Itu bahaya tu. Keluar daripada ahli sunnah wal jamaah dah. Kalau dia kata tangan Tuhan, anggota tubuh badan serupa dengan tangan ni, kafir bi ijma'il ulama. Ni bahaya. Kalau dia kata tangan Tuhan tapi tak serupalah dengan tangan kita, kafirnya di ikhtilaf, diselisih pendapat. Qaul yang rajih kata tidak kafir lagi, tapi sesat mubtadi' ahlul bid'ah. Itu dah. Jangan kita pergi ke situ, jangan. Tak betul. Masuk dah. Masuk dah. Masuk dah. Masuk dah. 1 minit lagi. Ada 11 saat kita azan dulu. Nah, tak sedap ke? Berhenti dah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا مولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Jadi kalau paham seperti itu ayat-ayat mutasyabihat, itulah dikatakan kelompok mujassimah musyabbihah. Mujassimah semata-mata mentajsimkan Allah Ta'ala, itu masih lagi belum dihukumkan kafir. Tapi kalau mujassimah musyabbihah, mana? Menjisimkan Allah Ta'ala. Contoh, yadullah, tangan Allah. Apa makna tangan? Tangan makna hakiki, anggota tubuh badan. Itu contoh. Anggota tubuh badan. Tuhan ada tangan, anggota gitu. Tapi tangan Tuhan tu tak seperti tangan kita, tu mujassimah saja. Ataupun dipanggil mujassimah ghairu sharihah. Tidak jelas mentajsimkan Allah Ta'ala. Itu pada kufurnya selisih pendapat ulama. Qaul yang rajih tak kafir lagi, tapi bid'ah dalalah, sesat. Tapi kalau kata, oh Tuhan ada tangan ini. Tangan apa makna situ? Tangan dengan mana anggota tubuh badan. Lagu mana tangan Tuhan anggota tubuh? Seperti tangan kita ni ada 5 jari, ada bulu, ada kulit, ada tulang apa. Hak ni mujassimah musyabbihah, mentashbih, menyerupa ke Allah Ta'ala makhluk. Dikatakan mujassimah sharihah, mentajsimkan Allah Ta'ala dengan secara terang-terangan. Hak ni ijma' ulama kufur, kafir Pas lagu tu kita sebut hak tak betul tu, tak ni hak tak betul. Hak betul ke mana Ustaz? Hak betul ke mana? Hak betul ada 2 jalan. Mana? Satunya tariqatus salaf, jalanan kebanyakan ulama salafus salih. Lagu mana? Contoh yadullah, tangan Allah. Terjemah Melayu tangan lah. Yadun Arab, Melayu kata tangan. Okey, yadun terjemah Melayu kereta. Tu bodoh pula bahasa Arab apa panggil. Ni. Tu orang panggil tajhil, menjahil kan. Yadun Arab, Melayu kata apa? Tangan. Tangan apa makna? Ni baru makna, tak diterjemah baru tu. Bukan makna lagi. Terjemah baru, balik bahasa. Makna lain, terjemah lain, duk sebut sama kan? Terjemah naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah bahasa daripada Arab ke Melayu contoh. Makna ma yu'na minal lafzi. Apa yang dikehendak dengan lafaz tangan di situ. Maka makna tangan ada 2. Makna hakiki bagi tangan ni tangan. Anggota tubuh badan. Dah. Maka makna hakiki bagi tangan anggota tubuh badan ini dinafikan sekeras-kerasnya. Mustahil ala Allah. Allah Ta'ala tidak ada anggota tubuh badan yang bernama tangan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak berjisim, tidak berjirim. Bukan zatnya berjisim, berjirim. Laisa kamitslihi syai' walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dia panggil ayat muhkamah, teguh dah tu. Kalau gitu bukan tangan dengan makna anggota tubuh badan, tangan dengan makna apa? Makna majazinya banyak. Ada tangan dengan makna kudrah, ada tangan dengan makna apa? Hafazah, qahara, qubdah, banyak makna tangan. Mana dalam rentahan, dalam kekuasaan, dalam apa ikut banyaklah makna dia. Maka bagi salaf tidak menentukan mana-mana makna. Wa ufawwidu amri ilallah, serah pada Allah. Fawwid warum tanziha. Fawwid mana serah. Wa ufawwidu amri ilallah, serah pada Allah. Allah lah yang maha mengetahui makna-manakah yang sebenarnya. Itu. Patut amirruha kama ja'at, kita lalu seperti mana hak Nabi bawa datang. Qira'atuha tafsiruha, baca dia tu tafsir dia dah, tak usah duk cakap banyak gitu. Tak usah duk tanya banyak. Dah tangan bukan makna anggota, tangan apa makna? Wallahu a'lamu bimuradih. Baca je kita, baca tu tafsir dah, cukup. Oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari diisbatkan
tangan di situ bukan makna anggota tubuh badan, tapi dengan makna sifatun lillah. Sifat bagi Allah Ta'ala. Ada nama sifat tangan, sifat istiwa, sifat wajhu. Itu sifat. Itu panggil sifat sama'iyat atau sifat khabariyat. Sifat-sifat yang dikhabarkan oleh Allah Ta'ala, bukan makna anggota tubuh badan, bukan. Itu kenapa? Itulah jalanan salaf. Kalau tariqatul khalaf, awilhu, takwil tafsili. Sama aja salah dengan khalaf. Tangan bukan makna anggota tubuh badan, itu dia panggil takwil ijmali. Takwil secara ijmali. Patu tangan apa makna? Oleh kerana orang awam dia gundah. Sudah, dia tak boleh duduk dia. Nak tahu siapa dia, jawapan boleh mendiamkan akal dia, baru lega. Karena ada qarinah tu, maka kebanyakan ulama khalaf takwil tafsili. Yadun bimaknal qudrah. Contoh, tangan di situ makna majazinya ialah kuasa Allah di atas segala kuasa-kuasa mereka itu. Selesai, settle, habis. Tapi tidak menentukan mesti takwil dengan makna qudrah. Boleh lagi makna lain. Makna apa? Qahara ke, makna hafaza ke, qabdah ke, boleh. Tidak menentukan takwil tafsili itu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang Maha mengetahui. Cuma kita takwil tafsili itu mengikut ada orang panggil kaedah lurah bahasa Arab, serta pula untuk mendiamkan hati gundah orang awam. Itu tujuannya. Itu samalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lagu mana ulama ahlu sunnah memahami? Kalau salaf, ala atas dengan makna ada lawan baginya bawah. Atas yang boleh tunjuk seperti ini. Tu iman duk mana? Tu iman duk atas tu. Tu atas ini boleh tunjuk kata? Atas tu boleh tunjuk gini. Bukan maksud, bukan itu makna dia kena. Patut atas hak tak ada lawan baginya bawah. Atas hak tak boleh tunjuk. Atas apa? Tak boleh faham. Tak boleh faham, itulah faham. Serah pada Allah Ta'ala. Sifat ala ulu Allah Ta'ala, sifat tinggi Allah Ta'ala. Itu kalau Abu Hasan Asy'ari, sifat tinggi Allah Ta'ala. Tapi kalau atas dengan makna jihad, boleh tunjuk, ada lawan baginya bawah, mustahil ala Allah. Itu. Istawa tertinggi. Istawa tertinggi. Tinggi ada lawan baginya rendah, mustahil. Patut apa makna tinggi sini? Tinggi yang tidak ada lawan baginya rendah. Tak boleh faham. Tak boleh faham, itulah faham. Serah pada Allah Ta'ala. Gitu. Patut apa tu? Sifat Allah Ta'ala, sifat tinggi Allah Ta'ala, sifat istiwanya Allah Ta'ala. Gitu. Itu dia panggil tariqatus salah. Tapi oleh orang awam gugak. Atas nunggu, langit nunggu, atas ni. Duduk atas arah nu. Maka oleh kebanyakan ulama khalaf mentakwil tafsili, awilhu, takwil tafsili. Mana? Istawa bimakna istaula. Tertinggi dengan makna menguasai, memerintah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan yang Maha Pemurah atas arasy memerintah. Selesai. Sama ada takwil ulama ahli sunnah khalaf seperti Mu'tazilah? Ya, pada rupa zahir sama. Tapi pada disiplin manhaj takwil tak sama. Ini saya kena sebut sebab nanti aku ada orang yang mengajar kata, kau duk kata istaula tu Mu'tazilah bukan ahli sunnah. Ya, Mu'tazilah kata istaula. Tapi manhajnya berbeza. Mana? Mu'tazilah mewajibkan takwil tafsili. Satu. Ahli sunnah tidak mewajibkan takwil tafsili. Kalau hatinya boleh terima dengan cara salaf, cukup. Tak payah ambil cara khalaf. Sifat istiwa Allah Ta'ala, sifat tinggi ulu Allah Ta'ala, cukup. Lagu mana hakikat sifat tu? Allah yang Maha mengetahui, kita tak tahu hakikat sifat Allah Ta'ala. Tapi atas hak boleh tunjuk gini? Tidak. Allah tidak berpihak. Tinggi hak ada lawannya rendah? Tidak. Itu tinggi pada makhluk. Patut tak faham? Tak faham, itulah faham. Serah pada Allah Ta'ala. Kalau dia boleh diam dah hati dia situ, cukup. Tak wajib nak takwil tafsili. Tapi kalau duk teruk lagi, tak boleh. Saya tak boleh, Ustaz. Saya kena dapat jawapan hak kemah kan. Maka ditakwil tafsili. Takwil tafsir itu pula tidak seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah kata istawa bimakna istaula faqat.
Istawa tu dengan makna istaula, memerintah sahaja, tidak boleh makna lain. Itu manhaj takwil Mu'tazilah. Ahlu sunnah wal jamaah kata istawa boleh takwil istaula, boleh makna irtafa'a, boleh bagai-bagai makna yang layak lah, gitu. Yang penting kita tidak berpegang Allah berjihad di atas, boleh tunjuk di langit, tidak. Gitu. Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah tidak menentukan hanya istaula saja yang betul, tidak. Boleh istaula, boleh irtafa'a, dan boleh pelbagai lagi ada yang ditakwil oleh ulama-ulama khala. Itu jalanan ahli sunnah wal jamaah. Itu dah. Jadi sama tak dengan musyabbihah mujassimah ni? Tak sama. Itu dah. Tak sama. Habis. Arti masuk artinya. Nah, artinya arti bersalahan Allah akan segala yang baru. Bersalahannya ini tak serupa Allah pada zatnya dan pada sifatnya dan pada af'al, yakni pada segala perbuatannya. Ini kita sambung semula pula insya-Allah. Panjang lagi kalau kita nak bahas butir-butir pula. Allah Ta'ala tak serupa akan yang baru. Tak serupa akan baru pada pihak mana? Pada zatnya. Oh, lagu mana zat Allah? Tak leti. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Lepas tu zat yang baru bagaimana? Nanti dibahas pula. Dah ni? Pada sifatnya. Oh, sifat Allah lagu mana? Kita tak leti. Tengok sifat baru. Nah, pada perbuatannya. Nah, perbuatan Allah Ta'ala bagaimana? Tak erti, kita kena tengok perbuatan yang baru. Baru kita erti, oh perbuatan Allah tak serupa perbuatan yang baru. Perbuatan yang baru atas jalan ikhtiar usaha sahaja, bukan atas jalan menjadi ngerti. Perbuatan Allah atas jalan menjadi ngerti, memberi bekas, memberi kesan. Nah itu dah. Nanti kita sama pula insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.